penggunaan tarikh tasyrik ni dalam ilmu Islam lebih luas. Tapi saya kira itu semua sudah pun dibahaskan, itu sudah pun kita didapati dalam kitab-kitab yang menulis tentang fikih, tentang fikih, kaedah fikih semua ada. Jadi perkara yang dah lampau, apa yang biasa kita dengar, sumber awal adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kan? Itu semua memang kalau kita buka orang kitab fikih pun itu juga lah sama. So insyaAllah saya nak bawakan saya dan juga antum sekalian untuk kita sama-sama untuk jadikan, ambil tarikh tasyrik ni, macam mana kita nak adaptasi, kita nak implementasikan dia terhadap keperluan fikih hari ini. Okay. Jadi ilmu tarikh tasyrik ni sebenarnya dia adalah ilmu yang bahkan membantu kita memahami fikih, okay, dan memahami khilaf ahli hadis dan juga ahli fikih. Okay. Dan kita juga akan fahami bagaimana ahli-ahli tafsir di kalangan sahabat dan tabi'in macam mana boleh berbeza pendapat. So itu adalah dia nak mulakan di sini lah. Okay. Sebelum tu, kalau saya lupa, saya nak ajak kita semua di sini untuk memperbaharui niat lah. Okay. Siapa yang mungkin dah betul-betul faham datang sini kerana Allah SWT, alhamdulillah. Mungkin ada yang terlupa ke, saya ingatkan di sini supaya kita hadirkan diri di dalam majlis ilmu ini semoga kerana Allah SWT, insyaAllah. Okay. Baik, selanjutnya nombor 2, melalui tarikh tasyrik kita dapat mengetahui tahap-tahap penerapan syariah sepanjang sejarah. Okay. Kemudian yang ketiga, melalui tarikh tasyrik kita dapat mengetahui latar belakang sosio budaya ketika suatu hukum Islam dirumuskan. Ini penting ni, penting sangat-sangat. Sebab apa? Islam bukan untuk orang Arab sahaja, Islam untuk semua. Jadi kalau Islam masuk ke dalam kawasan yang bukan Arab, macam mana kita nak terima kebiasaan mereka itu dan kita nak selitkan syariat Islam ke dalam hidup mereka. Okay. Yang keempat, melalui tarikh tasyrik kita dapat mengetahui sejarah ijtihad dan bagaimana ulama menerapkannya dalam menjawab persoalan yang muncul. Ijtihad. Hari ini apakah perkara baru yang berlaku, yang wujud dan timbul hari ini? Macam mana ulama dahulu membahaskan suatu masalah dan mengeluarkan hukum untuk masalah itu. Kita dah tahu kan, setiap masalah itu mesti ada jalan keluar. Cuma manusia ni terhadlah keupayaan dia untuk mencari uraian. Itu saja. Tapi apa pun, macam mana sekalipun, di dalam alam Allah Ta'ala ini mesti ada jalan keluar dari segala masalah yang dihadapi. Okey, yang kelima, melalui tarikh tasyrik dapat diketahui sejarah munculnya kaedah-kaedah fikih dari zaman ke zaman. Dah belajar dah kaedah fikih? Dah. Kemudian pengetahuan ini akan mendorong para ulama kontemporari untuk mereformulasi kaedah-kaedah baru ekonomi, baik mikro maupun makro, khususnya kaedah fikih muamalat. Okey, jadi nanti insya-Allah antum akan lalui ilmu kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah itu adalah kaedah-kaedah fikih yang tentangkan memudahkan kita untuk menguraikan sesuatu permasalahan dalam inilah hukum syariat. Okey. Dan kawaid fiqhiyah tu memang terlalu interesting, terlalu
menarik untuk kita pelajari ilmu itu. Okey. Dan dengan kaedah fikih itu sebenarnya dapat membantu kita banyak memudahkan urusan inilah pemahaman kita dalam agama. Okey, kemudian tarikh tasyrik ini akan dapat kita ketahui metodologi ulama dalam menetapkan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam. Yang ketujuh, dengan mempelajari tarikh tasyrik akan dapat memberikan pelajaran bagi ilmuwan dan ulama saat ini dalam menetapkan dan merumuskan hukum, kerana sejarah adalah pelajaran ibrah. Ibrah maknanya iktibar, jadi tak perumahan ya. Okey, melalui kajian tarikh tasyrik kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah SAW sehingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, penting para ulama mereka dahulu pun menghadapi situasi yang mencabar juga, ikut masa mereka lah. So kita tidak harus ataupun tidak layak dan tidak dianggap berakhlak kalau sekiranya kita bila buat kajian tak jumpa apa-apa pendapat di kalangan ulama dahulu. So kita kata mereka ni tak luas ke mereka punya usaha untuk kaji. Tak boleh cakap begitu lah. Sebab apa? Sebab mereka punya situasi itu berbeza dengan kita dahulu. Okay, contoh macam isu ni dah selalu disebut lah kan, isu macam pilihan organ contoh kan. Dulu, zaman dulu orang sakit biasa je mungkin demam, sakit taun ke, sakit malaria, itulah dan ada dia punya rawatan dia. Hari ini kita ada penyakit yang kronik yang tersembunyi dalam badan. Bila tersembunyi tak keluar pula, sebab tak keluar dia menjadi virus dalam, so akhirnya merosakkan dalam badan. So perlulah untuk ditukar ganti pula dalam tu dengan benda lain. Ya, macam tukar tu timing belt lah apa kan, betul lah benda luar dimasukkan benda dalam balik. Jadi perkara seperti ini berlaku di zaman kita. Kalau kita timbas balik zaman dulu memang tak ada. Macam mana kita hari ini nak mengeluarkan hukum terhadap perkara ini. Okey. Yang kesembilan, melalui kajian tarikh tasyrik akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap syariat Islam, sekaligus optimisme akan kembalinya siadat syariah, iaitu kepimpinan syariat dalam kehidupan umat di masa depan. Okay, khususnya hari ini kita lihat di antara faktor yang membabitkan syariat ialah tentang ekonomi kita ni lah, ekonomi dunia lah kan. Ekonomi dunia jatuh, maka mereka mengatakan cara sistem kewangan Islam itu menyelamatkan inilah ekonomi dunia lah. So hari ini memang ramai orang yang berminat untuk mempelajari apa yang dinamakan sebagai Islamic Finance. Okay, termasuk saya jugalah. Okay, saya pun termasuk juga dalam bidang itu. Cuma kalau kita tidak menunjukkan ataupun menampilkan cara yang betul, kita khawatir orang-orang ini nanti mengambil kesempatan terhadap kelebihan syariat dalam kewangan Islam dan mereka manipulate pula nanti. Dia adalah dia punya rahsia di sebalik tabirnya. Okay, kenapa tak kita, kalau kita ditanya kenapa orang-orang barat terlalu gairah untuk mempelajari dan juga mengendalikan keuangan cara Islam, kenapa? Jadi dominate. Ini apa? Ini finance. Cara lama tak boleh dominate. Untungan lebih sikit lah. Lebih sikit Saja tu jadi tak terbukti, tak dapat dibuktikan dia berkesan. Jadi bila diorang dapat dominate Islamic Finance, jadi dia akan
Bullying kita lah.